Halo Malaysia, terima kasih kerana sudah menonton video ini. Sebelum kita bermula, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Berita perkembangan politik semasa dalam negara, perkembangan negara dan semuanya ada di dalam channel ini. Terima kasih kerana sudah menonton. Hai, hello, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana masih terus setia berada di dalam channel ini. Bagi anda yang baru pertama kali ataupun baru pertama kali hadir di dalam channel ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe serta aktifkan juga lonceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan dengan perkongsian-perkongsian terkini, berita-berita, update berita terkini politik dalam negara. Di sini, admin petang ini akan mengongsikan perjalanan prosiding kes SRC International Najib Razak. Pada 2:55 petang hari ini, Muhammad Syafiee Abdullah menafikan kenyataan pihak pendakwaan bahawa Najib Razak mendapat layanan istimewa apabila memohon penangguhan rayuan SRC di hadapan Mahkamah Persekutuan pada tahun lalu. Apakah layanan istimewa yang kamu, iaitu pendakwaan, cakapkan? Anak guam saya meminta untuk dilayan seperti orang lain. Beliau, iaitu Najib, hanya meminta penangguhan untuk membantu menyediakan rayuan. Mengapa kita tergesa-gesa? Kata Ketua Pasukan Peguam Bela Najib. Syafiee menegaskan bahawa kes berkenaan mungkin jenayah kolar putih yang paling rumit. Pada Ogos tahun lalu, Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan Ketua Hakim Negara sendiri, Tunku Maimun Tuan Mat, menolak permohonan Pasukan Peguam Najib ketika itu untuk penangguhan antara 3 hingga 4 bulan. Pasukan undang-undang ketika itu meminta penangguhan untuk membolehkan mereka bersedia untuk rayuan kes SRC. Pada jam 3:38 petang, mahkamah berhenti rehat seketika. Bersidang pada pukul 3:50 petang, prosiding bersambung semula dengan Peguam Bela Utama Muhammad Syafiee Abdullah meneruskan penghujahan lisannya tentang mengapa hakim sebelum ini terkhilaf kerana tidak membenarkan Pasukan Peguam Najib Razak ketika itu memohon penangguhan rayuan SRC International Sendirian Berhad. Pasukan guaman ketika itu terdiri daripada Peguam Hisham Teh Po Tiek serta peguam dari firma guaman Zahid Ibrahim Sufian TH Liu and Partners. Pada pukul 4 petang, panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan oleh Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Abdul Rahman Sebli, membenarkan permohonan Peguam Bela Utama Muhammad Syafiee Abdullah untuk menangguhkan prosiding petang ini kepada 20 hingga 22 Februari depan. Syafiee memohon penangguhan itu kerana dia memerlukan 45 minit lagi untuk menggulung hujahannya lisannya. Dia sebelum ini mendakwa panel mahkamah tertinggi yang diterajui oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat tahun lalu telah terkilaf dalam menafikan permohonan Pasukan Peguam Najib untuk menangguhkan perbicaraan rayuan SRC. Tepat pukul 4:05 petang, bekas Perdana Menteri Najib Razak akan diiringi pegawai penjara untuk pulang ke penjara Kajang berikutan penangguhan berdegaran semakan kes SRC petang ini ditangguhkan kepada 20 Februari depan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat kasih sekalian, apakah komen anda mengenai dengan serba sedikit yang saya kongsikan, iaitu tentang perjalanan prosiding mahkamah hari ini berkaitan dengan kes SRC Najib? Adakah, saya tanya kepada anda semua, adakah anda bersetuju Najib Razak akan dibebaskan daripada kes SRC International? Sila tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Hai, hello Malaysia, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Kita bertemu lagi di dalam channel ini. Berita hari ini, saya terus mahu direct to the point. Permohonan Najib ke tepi Hakim Abu Bakar sebagai panel ditolak. Berita ini dipetik daripada Agenda Daily. Sebelum itu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe kerana subscribe itu percuma, tidak perlu bayar apa-apa. Mahkamah Persekutuan menolak permohonan Pasukan Peguam Datuk Seri Najib Razak untuk mengetepikan Hakim Mahkamah Rayuan Abu Bakar Jais daripada menjadi salah seorang anggota panel
yang mendengar rayuan bekas Perdana Menteri itu supaya sabitan dan hukuman dalam kes SRC Internasional disemak semula. Pada permulaan perbicaraan hari ini, Peguam Najib Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah membangkitkan bantahan awal terhadap Abu Bakar dalam perbicaraan Mahkamah Persekutuan. Ketua Hakim Sabah dan Sarawak Datuk Abdul Rahman Sebli yang mengetuai panel 5 hakim berkata pihaknya yakin dengan hujah pembelaan memandangkan Perlembagaan Persekutuan jelas menggariskan kuasa Ketua Hakim Negara dalam pemilihan hakim Mahkamah Rayuan untuk bersidang di Mahkamah Persekutuan. Kami tidak yakin bahawa Hakim Abu Bakar Jais harus menarik diri daripada mendengar permohonan semakan ini. Daripada pandangan kami, undang-undang adalah jelas kerana Ketua Hakim Negara diberi kuasa budi bicara untuk mengendali Hakim Mahkamah Rayuan untuk bersidang dalam perbicaraan Mahkamah Persekutuan menurut perkara 122 Perlembagaan Persekutuan. Atas sebab yang sama, kami menolak hujah bahawa Hakim Abu Bakar Jais tidak sepatutnya terlibat dalam pendengaran semakan itu. Bantahan awal ditolak, kata Abdul Rahman semasa menyampaikan keputusan panel selepas rehat makan tengah hari selama 2 jam hari ini, iaitu 19 Januari 2023 hari Kamis menurut Malay Mail. Perkara 122-2 menyatakan bahawa Hakim Mahkamah Rayuan selain Presiden Mahkamah Rayuan boleh bersidang sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan di mana Ketua Hakim Negara berpendapat bahawa kepentingan keadilan memerlukannya dan hakim itu hendaklah dicalonkan untuk tujuan itu mengikut keperluan semasa oleh Ketua Hakim Negara. Selain Abu Bakar dan Abdul Rahman, Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Vernon Ong Lam Kiat, Datuk Rodzariah Bujang dan Datuk Nordin Hasan turut menganggotai panel itu. Susulan keputusan ringkas itu, Mahkamah kemudian memerintahkan pihak pembelaan menyambung semula hujahan mereka terhadap permohonan semakan mereka. Berikutan pemenjaraannya, Najib telah berusaha untuk mencabar keputusan subulat suara Mahkamah Persekutuan yang terdiri daripada 5 hakim pada Ogos 2022 dalam mengesahkan sabitan, hukuman dan denda yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi kerana penyelewengan dana SRC Internasional Sendirian Berhad berjumlah RM42 juta ringgit. Pada 28 Julai 2020, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali, kini Hakim Mahkamah Rayuan, mendapati bekas Presiden UMNO itu bersalah atas 7 pertuduhan. 3 pertuduhan daripadanya adalah pertuduhan pecah amanah, jenayah, 3 pertuduhan pengubahan wang haram dan 1 pertuduhan salah guna kuasa. Muhammad Nazlan menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta ringgit kepada Najib jika gagal membayar 5 tahun penjara. Dan keputusannya dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan pada 8 Disember 2021. Sekian saja perkongsian berita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.